A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pertama-tamanya, dan seterusnya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selamat datang semua kepada dalam sesi kita pada pagi ini, pada kali ini, iaitu tadabbur harian, setiap satu hari satu muka surat, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 158 sebagaimana yang terpapar di depan kita, kita boleh lihat sekarang, insya-Allah. Dan kita akan bersama-sama akan mentadabbur pada hari ini pada ayat Al-A'raf 58 sehingga ayat 67, insya-Allah. Alhamdulillah kepada semua sahabat-sahabat semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, agar dapat kalau boleh buka mushaf, kalau ada mushaf, kalau ada kemudahan, kelapangan, insya-Allah untuk boleh bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada yang memberi feedback, yang memberi respon sekarang ini tentang suara dan juga gambar. Kita dapat teruskan insya-Allah pada pagi ini untuk dalam tadabbur kita, insya-Allah. Terima kasih semua kerana memberi awal-awal memberi feedback tentang suara dan juga gambar. Alhamdulillah, hari ini kita akan sama-sama membaca ayat ini, insya-Allah. Ayat yang pertama, ayat 58. Jadi kita akan mulakan sedikit insya-Allah dengan kita membaca sedikit, mentilawah sedikit daripada muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العظيم. Kita mulakan hari ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iaitu al-baladut thayyib. Allah Taala mengatakan baladut thayyib iaitu negeri yang baik. Negeri yang baik di sini dalam tafsir kata at-tayyib sini, at-tayyib di sini perkataan yang merah ni saya tandakan, iaitu negeri yang baik maksudnya ialah tanah yang subur, maknanya tanah yang subur, iaitu negeri yang baik iaitu negeri yang mana tanahnya subur. Yakhruju nabatuhu, akan keluarlah nabatnya iaitu tumbuhannya biizni rabbih, dengan izin Tuhannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apakah maksud sebenarnya daripada wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih ni. Maksudnya adalah iaitu seorang mukmin. Kalau tafsir kata ini adalah perumpamaan untuk mengatakan bahawa seorang mukmin tu seumpama seperti tanah yang baik. Itu tanah yang baik ni makna tanah yang subur kan. Ada tanah di tempat kita ni ada tanah subur, ada tanah tak subur kan. Kalau tanah subur ni letak biji benih apa-apa kan dia akan tumbuh. Ada tanah tu tanah masin ke, tanah berasid ke, tanah alkali ke, saya tak tahu itu, tapi itu bahagian orang-orang kajian agriculture lah. Tapi nak mengatakan bahawa kalau tanah tu subur, maka dia akan menumbuhkan, mengeluarkan tumbuhannya dengan izin Allah. Tapi di belakang tu tengok kan, tetap juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritakan bahawa kalau Allah tak izin, tak akan tumbuh. Ini kalau tumbuhan kalau tumbuhan, maknanya kalau tanah pun macam mana cantik pun, subur macam mana, kalau Allah tak izin. Jadi kena ingat tu kan, bahawa manusia ini mesti ada ikatan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa berlaku pun jangan rasa bahawa kita buat maka akan terjadi. Kalau cara fikir macam ni adalah cara fikir orang-orang yang tidak bertuhan. Mereka rasa kalau buat macam ni mereka akan dapat hasil. Itu yang pertama. Jadi kita katakan bahawa ini adalah perumpamaan kepada seorang mukmin sebagaimana kata tafsir. Kemudian wallazi khabutha. Khabutha ni ialah terjemahan asalnya khabutha buruk. Khabusa, tapi maksud khabusa adalah iaitu tanah yang tidak subur maksudnya. Khabusa tanah, wallazi khabusa, dan tanah yang tidak subur, la yakhruju illa nakida, dia tidak akan mengeluarkan melainkan nakida. Nakida ni maksudnya ialah daripada asalnya ialah asira. Asira ni maknanya ialah susah, maknanya susah apa, iaitu satu tempat di mana tumbuhan susah nak tumbuh. Itu maksud dia. Wallazi khabusa la yakhruju illa nakida, melainkan kalau nak tumbuh pun dengan susah payah kan. Dengan kita maknanya kalau tanah yang tak subur kan, kita paksa dengan beri baja, dengan bagi airnya dan sebagainya, barulah nak tumbuh. Itu nakida. Jadi itu perumpamaan Allah Ta'ala kata, iaitu orang kafir. Orang kafir ini khabutha.
Dia ni macam tanah buruk, tanah busuk, tanah yang susah nak tumbuhkan. Jadi susah sangat nak faham. Iaitu beri penceritaan, kita beri nasihat, kita beri apa, susah nak dapat apa ni, nak tumbuhkan satu benda yang baik tu. Kazalika, Allah Ta'ala kata, kazalika nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Begitulah kami nusarrif artinya lah nubayyin. Nusarrif tu maknanya begitulah kami menceritakan, menjelaskan. Nubayyin tu maknanya menjelaskan. Begitulah kami jelaskan al-ayat liqaumin yashkurun, tanda-tanda bagi orang-orang yang bersyukur. Maksud bersyukur ialah beriman. Dalam tafsir kata fayu'minuna bihi yashkur. Tanda syukur tu maknanya beriman, bukan syukur tu alhamdulillah sahaja tapi lepas tu tak beriman pun. Tak kan. Maknanya dia bersyukur tu maknanya lah dia beriman dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat ni. Mana ayat ni maknanya ayat Quran pun, ataupun bila kita kata mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan, atau kebenarannya kan, Allah Taala dah jelaskan. Jadi siapa yang menceritakan tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada orang-orang Quraisy. Dan kemudian zaman moden ini iaitu pendakwah-pendakwah Islam menceritakan kepada manusia. Tunjukkan bahawa ini adalah link dengan, relatekan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa yang nak bersyukur? Tak kan? Allah Ta'ala dah jadi ceritakan, dah jelaskan. Itu ayat yang pertama lah kan, yang kita tengok pada pagi ni, ayat 58. Seterusnya kita tengok ayat yang ke-59. Allah Ta'ala kata, laqad arsalna Nuhan. Sekarang kita mula masuk jadi lupa saya nak sebut tadi bahawa dalam muka surat ni dalam muka 158 ni sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mula menceritakan kisah-kisah Nabi-Nabi. Selepas daripada ayat yang pertama ni yang kita baca tadi 58, selepas daripada tu sampailah ke bawah, habis muka surat ni kita akan tengok ada dua cerita. Iaitu yang pertama cerita Nabi Nuh alaihi salam. Allah Taala tak ceritakan dengan jelas dengan sepenuhnya. Tapi Allah Taala cerita dengan ringkas. Bukan jelas tadi silap tu. Tapi maknanya ialah Allah Taala tak ceritakan dengan sepenuhnya lah ceritanya di sini dalam surah ni. Allah ceritakan secara ringkas saja. Yang kedua, Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam dengan kaum dia. Jadi kaum Ad Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ni di sini cerita-cerita ni kan, kalau kita katakan sebelum daripada ni bahawa surah Al-A'raf ni adalah surah Makkiyah. Dan surah Makkiyah ni kebanyakan daripada cerita, kebanyakan daripada story lah kita kata kan, cerita-cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, mengenai apa saja, ialah kebanyakannya terdapat di dalam ayat-ayat Makki. Ayat Makki. Kecuali sedikit saja ada cerita-cerita yang Allah Taala ceritakan masuk dalam ayat-ayat Madani, seperti kisah Nabi Adam AS dalam surah Al-Baqarah. Tapi kebanyakan cerita adalah dalam ayat-ayat Makki, itu ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Kenapa? Persoalannya ulama-ulama membuat analisa kita pun tengoklah, kita baca sedikit kan, iaitu kerana semasa di Mekah ni kan, Nabi ni berdakwah. Kebanyakan daripada cerita-cerita yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, kebanyakannya adalah nak menceritakan tentang usaha dakwah yang dibuat oleh Nabi-Nabi terdahulu dengan kaum mereka. Nabi-Nabi terdahulu sampaikan dakwah kepada kaum mereka, tapi kebanyakan daripada kaum-kaum itu menolak dakwah tu. Apa perasaan Nabi tu? Apa rasanya? Memanglah kan, rasa sedihnya, rasa apa dan sebagainya. Setengah 950 tahun seperti Nabi Nuh AS yang akan kita ceritakan sebentar lagi kan. Dia tak cerita di sini 950 tahun, tapi di tempat lain. Tapi maknanya ialah nak ceritakan kisah Nabi-Nabi terdahulu ni, semua kebanyakannya ditolak. Ditolak oleh ditolak oleh kaum mereka. Jadi apabila Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi penolakan daripada orang-orang Quraisy, maka automatically lah nak mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya wahai Muhammad, bukan kau saja menghadapi masalah seperti ini. Bukan kau saja menghadapi penolakan, orang-orang tolak ni. Bukan kau saja, tapi nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh ke, Nabi Idris ke, Nabi Idris tak ada, Nabi Nuh ke, Nabi Ibrahim ke, Nabi Musa ke, Nabi Ayub ke, Nabi apa-apalah kebanyakan daripada nabi-nabi ni Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran ialah menolak dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi. Jadi oleh kerana itulah itu di antara hikmahnya yang kita boleh dapat insya-Allah. Jadi kita pun sebagai orang yang hidup pada hari ini, apabila kita ni menyampaikan Islam dan kita menghadapi masalah iaitu masalah penolakan, orang tak terima dan sebagainya daripada manusia, yang kita ceritakan Islam kepada mereka pada hari ini, maka perkara itu adalah perkara
yang memang biasa, Nabi kita pun kena, dan oleh kerana itulah maka cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran ini sangat-sangat baguslah menjadi panduan kepada pendakwah-pendakwah, orang yang mengajak kepada orang Islam. Dan sebenarnya sepatutnya semua orang Islam ni adalah menjadi pendakwah kan, bukan hanya yang dinamakan sebagai orang dakwah saja. Itu tak ada istilah tu kan. Orang dakwah tu adalah istilah yang kurang betul sikit Jadi Allah SWT sebut ni, laqad arsalna nuhan ila qaumihi. Allah Taala kata kami sebenarnya, kami arsalna nuhan, kami telah utuskan nuhan ila qaumihi, Nuh kepada kaumnya. Faqala, lalu dia pun berkata, lalu Allah Taala pun ceritakan apa kata Nabi Nuh kepada kaum dia. Faqala ya kaum, wahai kaumku. Jadi dia menyeru maknanya panggilan itu dikatakan adalah panggilan yang manja lah kan. Kalau orang Brunei ni dia kata lai, dia kata gitulah kan. Kalau panggil budak kan, maknanya panggilan kasih sayang maknanya kan. Jadi ya kaum, dia kata wahai kaum, kaumku kan ya kaum, dia kata. Kemudian dia kata u'budullah, apa dia yang diajak, apa dia yang diseru. Ini dia punya konten Maknanya setiap Nabi-Nabi, kalau kita tengok dalam Quran kan, dia akan menceritakan, semua Nabi-Nabi terdahulu semua menceritakan hampir benda yang hampir sama yang mereka serukan kepada kaum mereka, iaitu apa? Dia kata apa mereka kata? Dia kata u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kamu kepada Allah. Beribadah ini bukanlah beribadah tu maknanya beribadah melakukan ibadat khusus tu, bukan sahaja, tapi maknanya seluruh hidup sepatutnya menjadi hamba. Itu abdun. Daripada perkataan abdun tu maknanya hamba maknanya. Jadi perhambakanlah diri kamu, u'budullaha, kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, yang mana tidak ada ilah selain daripadanya. Tidak ada ilah maknanya tidak ada sembahan, tidak ada yang sepatutnya kita ikut, tidak ada yang sepatutnya kita tunduk. Jadi itu kan. Jadi ini adalah sikit yang panjang kalau kita nak ceritakan tentang ada perbezaan dalam bahasa Arab di antara ilahun dengan rabbun. Kalau rabbun tu maknanya Tuhan juga kalau ikut terjemahannya kan. Tapi ilahun kalau ikutnya Tuhan juga, ikut terjemahan lah. Tapi dari segi makna bahasa Arab ni dia agak berbeza sikit. Ilahun maknanya ilah daripada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rabbun ni ilah dia daripada Allah Taala kepada kita. Allah Taala menciptakan kita, Allah Taala memberi rezeki pada kita dan sebagainya. Dan kemudian kitalah sepatutnya tunduk pada Allah dan ikut Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara. Jadi itulah maksud yang disebutkan oleh Nabi-Nabi ini. Nabi Nuh AS berkata, wa ya kaum, dia kata u'budullah, perhambakan diri kepada Allah Taala saja, ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Dia terus beri peringatan. Aku takut, dia kata, aku takut ke atas kamu azab pada hari yaumin azim, iaitu hari kiamat, hari yang besar. Sebab itulah aku ni nak dapat upah ke? Nabi-Nabi ni tak dapat upah, Rasul-Rasul tak dapat upah. Tapi mereka ni terus bercerita, dan mereka ni kena macam-macam kan. Kena ditimpakan macam-macam oleh kaum mereka. Tapi mereka terus juga bercerita. Walaupun lama, terus juga bercerita. Nak tunjukkan betapa bersungguhnya Nabi-Nabi ni. Betapa mereka ni kan tak heran apa yang terjadi pada mereka. Yang penting aku nak kamu semua ni masuk syurga. Itu kan. Betapa sayangnya Nabi-Nabi ni kepada umat mereka. Jadi begitulah juga Nabi Muhammad SAW berusaha keras, bukan dapat upah kan, habis harta. Kalau kita tengok Nabi Ayub semalam yang kita ceritakan di Masjid Sengkurung, iaitu apa, Nabi Ayub ni kan sampai habis harta dia kan, sakitnya, menderitanya kan, berdakwah 80 tahun. Jadi maknanya sini ialah Allah SWT kata semua Nabi-Nabi macam tu, dia beri nasihat ni, akhafu alaikum azaba yaumin azim, itu yang dia takut. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata, selepas tu kita tengok muka surat seterusnya, iaitu apa jawapan daripada kaum dia. Qala al-mala'. Al-mala'u maknanya ialah pembesar, maknanya kalau ikut terjemahan kan. Dalam tafsir jalan lain contohnya dia kata al-mala' ni ialah al-ashraf, orang-orang yang kenamaan, orang-orang yang mempunyai pangkat. Dan dulu kita pernah cerita tentang al-mala' ni kan, dari segi makna dari bahasa Arab daripada mala'u ni makna penuh. Penuh ni kenapa? Kerana orang-orang di satu tempat, satu negeri tu, mereka melihat pembesar tu ada dalam kepala mereka, ada dalam pemikiran mereka penuh gitu. Bukan kalau orang-orang biasa ni tak ada pun dalam kepala, tak ada fikiran pun dalam fikiran, orang pun tak kenal orang. Jadi al-mala' ni ialah orang yang terkenal, orang yang kenamaan, orang yang besar, orang yang mempunyai kuasa, orang yang macam-macam lah. Itu al-mala'. Faqala al-mala'u min qaumihi, berkatalah malak daripada kaumnya. Daripada maknanya bukan orang lain, daripada kaum dia juga.
inna lanaraka fi dhalalin mubin. Tu standard maknanya standard. Semua Allah Ta'ala cerita kan, apabila Nabi-Nabi ni datang di zaman dahulu kan, sampai sekarang pun kan, iaitu tuduhan yang dikenakan kepada mereka, yang dikatakan, yang dilontarkan ialah inni lanaraka fi dhalalin mubin. Kami tengok kamu ni sesat kamu ni dolal dolal maknanya sesat lah kan mubin memang clear lah, memang jelas memang kamu ni sesat bukannya nampak-nampak seperti tak, memang kamu ni bayin mubin tu maknanya bayin dalam tafsir. Jadi Allah SWT kata itu tuduhan tuduhan orang besar. Apa kata? Qala ya qaum, jawapan daripada Nabi Nuh alaihi salam ni kan, dia berkata qala ya qaum, wahai kaum, laisa bi dalalah, tak ada pada aku ni dalalah. Dalalah sini dia kata dolal, sini dia kata dalalah. Apa beza dolal dengan dalalah? Dalalah ni maknanya lebih umum lagi maksud dia dalam bahasa Arab. Kalau dolal tu sesat, tapi ni apa-apa sesat pun tak ada gitu. Laisa bi dalalah, aku tak ada sesat apa-apa pun. Kenapa? Walakinni rasulun min rabbil alamin, aku ni hanyalah rasul min rabbil alamin, seorang rasul daripada Tuhan sekalian alam ni. Dia yang menciptakan alam ni, kemudian dia utuskan seorang rasul, iaitu aku nak cerita apa yang aku cerita ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya banyak lah kan tengokkan aku bersungguhnya. Kalau orang tu bawa satu benda, kalau tak dapat apa-apa, dia tak kan, kalau bawa satu benda lah kan, kalau dia nak apa-apa, terselah juga lama-lama kan, akan nampak lah juga bahawa dia nak benda tu. Tapi ni apa yang dapat 950 tahun tak dapat apa-apa, habis semua, orang kata apa-apa tapi tetap juga bersabar, tu pun dah jadi bukti dah sepatutnya kan. Tanda bahawa dia ni memang betul. Begitu juga pada hari ni lah kan. Kalau lah kata pendakwa Islam tu dia tak nak apa-apa, memang nampak dan memang jelas tak ada benda yang dia nak kan, tak ada benda yang dia dicari, tak ada benda yang dia kejarkan. Contoh lah kan, maknanya kan dah terselah dah lama dah, tapi orang kata juga dia sesat. Tu yang tak patutnya kan kalau orang tu dia tak tahan lama. Kalau orang tu nak kebendaan dia buat satu benda nak kebendaan, takkan tahan lama, akhirnya orang tahu juga kan. Jadi Allah SWT kata sini, qala ya qaum laisa bi dalalah, aku tak ada sesat sedikit pun kan, walakinni rasulun min rabbil alamin, tapi aku ni hanyalah seorang rasul daripada rabbil alamin ni, Tuhan sekalian alam, yang memberi makan kepada kamu, yang memberi makan kepada pokok, yang memberi makan kepada binatang, yang memberi rezeki kepada semua. Tu semua aku datang daripada Tuhan tu. Kemudian apa aku buat? Uballighukum risalati rabbi, aku ni hanya menyampaikan saja. Dalam qiraat ada bacaan, ada dua bacaan di sini, uballighukum dengan uballighukum. Ada dua sini Jadi kalau kita dengar ada orang baca kan, kenapa baca uballighukum? Itu qiraat lain lah, ada qiraat. Maknanya qiraat yang betul juga, tapi ada satu lagi kita baca uballighukum. Jadi kita baca ikut qiraat kita lah kan. Qiraat daripada Asim ni, uballighukum risalati rabbi. Nabi Nuh berkata, aku hanya menyampaikan. Tu maknanya tabligh tu datang dari perkataan ni, iaitu menyampaikan. Tu kerja nabi-nabi uballighukum risalati rabbi. Kemudian yang kedua, wa ansah ni makna nasihat. Aku ni nak nasihat je. Wa ansahu lakum wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Yang kedua, aku nak nasihat, dan aku ni menyampaikan kerana apa? Kerana aku tahu apa yang kamu semua tidak tahu daripada Allah, iaitu sebab Allah Ta'ala beritahu kepada aku. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala beritahu kepada aku nak beritahulah kepada kamu semua. Aku ni bukan nak tunjuk pandai gitulah kan, kalau kita cakap kasar kan bukanlah cakap tu kan, bukan beritahu kepada manusia cakap macam tu kan, tapi aku ni sebenarnya bukanlah pandai-pandai, memandai-mandai, tak kan, tapi sebab aku tahu ada benda yang kamu ni tak betul. Jadi sebab tu aku nak sampaikan. Aku nak sampaikan kepada kamu apa yang kamu semua mala ta'lamun, apa semua yang kamu tidak tahu. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kita tengok lagi the next ni, ayat 63. Allah Subhanahu Wa Taala pun ceritakan, awa ajibtum, maknanya kamu ni pelik gitu kan. Jadi ulama-ulama tafsir kata kat sini kan, mereka pun tak beriman lah. Mereka tak beriman dan rasa pelik. Kazzabtum, kemudian awa'ajib. Situ maknanya adakah, maknanya adakah. Awa'ajibtum, dan adakah dan ajib kamu ni, ajib kamu ni, kamu rasa pelik.
kamu tak beriman, dan kemudian kamu sepelek. Gitu. Kamu mendustai. Kazzabatum, kemudian ajibatum. Gitu. Dia itulah makna yang diberikan oleh tafsir Jalalain. Jadi dia kata, kamu tak percaya. Kemudian kenapa kamu tak percaya? Kamu rasa pelik ke? Anja'akum zikrum mir rabbikum, datang minta maaf, anja'akum zikrum mir rabbikum, iaitu zikrum tu maknanya mau'izah, maknanya pelik ke kalau datang mau'izah. Mau'izah ni maknanya pengajaran, maknanya mau'izah tu nasihat, maknanya peringatan, kita kata pelik ke datang peringatan daripada Tuhan kamu ala rajulim minkum, di atas lidah, maknanya di atas lidah, maknanya di atas lisan, di atas percakapan, melalui percakapan seorang lelaki daripada kamu, liyunzirakum, untuk memberi peringatan kepada kamu. Pelik ke benda tu? Pelik sangat ke? Kalau sekarang pun kan pelik ke kalau orang yang bawa ke, kamu nak apa? Sebagaimana apa yang berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy ni, orang Mekah dulu zaman Nabi, bila Nabi menghadapi mereka ni, mereka kata apa? Mereka kata, kenapa kamu? Kenapa tak kami? Satu. Kemudian mereka kata apa lagi? Kenapa manusia? Kenapa tak malaikat? Kan itu kan yang kita baca dulu dalam surah Al-An'am. Itulah memang sama saja kan, perangai ataupun cara tolakan kan. Walaupun zaman berubah kan, tengok kan, bayangkan daripada Nabi Nuh AS sampai kepada Nabi Muhammad kan, berapa ribu tahun, dan sampailah kepada hari ini berapa ribu tahun. Kita dengan Nabi Muhammad SAW dah 1400 tahun kan. Kita tengok cara fikir manusia tu kan, nak tolak Islam dan sama je. Cara fikir mereka nak tolak, dengan kata sesatnya, dengan kata gilanya, dengan kata apa lagi. Memanglah kita kata orang tak ada kata gila pun pada kita pada hari ni kan, bukan gitu memanglah sebab kita ni tak berkata, kadang-kadang kita tak mengajak pada Islam, kita takut nak sebut Islam. Jadi bila kita takut nak sebut Islam, bagaimana orang nak kata kita gila kan? Jadi kita akan dikatakan gila. Cuba kalau kita ni sibuk mengajak kepada agama, mengajak kepada Islam dengan cara yang betul lah, of course kan. Tapi orang akan kata pada kita. Jadi Allah SWT kata, Nabi Nuh AS ni berkata, dia kata, pelik ke seorang lelaki daripada kamu ni datang liyunzirakum, untuk beri peringatan kepada kamu, walitattaku, supaya kamu ni bertakwa, takut kepada Tuhan, takut kepada Allah. Kemudian wala'allakum turhamun, moga-moga kamu ni kamu semua ni dirahmati, kamu dapat rahmat kan. Maknanya sini ialah takwa akan dapat rahmat. Kita tengok sini, takwa akan dapat rahmat. Kalau kamu tattaqu, kamu akan turhamun. Ada hubungan tu kan. Kita kalau kita tak bertakwa, kesimpulan dia terbalik kan. Cara kita faham terbaliknya ialah kalau kita tak bertakwa, kita tidak akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata ayat 64 ayat 64. Jadi dia kata fakazzabu. Apa yang berlaku ialah mereka pun mendustainya, menolaknya Nabi Nuh. Mereka tolak Nabi Nuh, fa anjaynahu wallazina ma'ahu. Kemudian kami selamatkan Nuh tu. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia. Tu maknanya habis. Kesimpulan ceritanya pendek kan. Allah Taala nak ceritakan apa yang Nabi Nuh bawa, kemudian bagaimana sikap kaum Nabi Nuh, kemudian mereka tolak juga. Nabi Nuh dah cerita dah. Dah mereka tolak juga, fakazzabu. Lalu apa jadi? Allah Taala pun kata fa anjaynahu. Allah Taala tak sebutlah apa yang berlaku kan. Tapi terus kan. Maksudnya seterusnya apa lagi? Mereka dusta, terus Allah Taala kata fa anjaynahu wallazina ma'ahu. Kami selamatkan dia bersamanya dan orang-orang yang beriman bersamanya fil fulki, di dalam kapal. Fulki tu kapal kapal lah, kita nak kata perahu tu kecil kapal kapal besar kan. Wa aghraqna allazina kazzabu, dan kemudian Allah Taala kata kami tenggelamkan. Kami tenggelamkan semua. Aghraqna allazina kazzabu, orang-orang yang mendustai itu. Yang mendustai siapa? Yang kata tipu ayat-ayat kami bi ayatina innahum kanu qauman amin. Allah Taala kata mereka semua tu, orang yang tolak agama tu, orang yang tolak Nabi Nuh tu, semua tu amin. Yang ditenggelam kat tu. Kenapa? Kita tolak mereka tu. Amin tu maksudnya ialah buta. Daripada amiyah. Amiyah tu amin. Jadi kaum yang buta. Buta apa? Buta bukan buta mata. Mereka mata ada nampak, pakai cermin mata lagi, pakai kita katakan contact lens lagi kan. Setengah tu buat pembedahan. Mata elok, hati tak nampak. Amin situ maksudnya mereka itu adalah kaum yang tak nampak benda yang betul. Tak nampak benda yang betul dengan hati lah kan, bukan dengan mata kan.
Jadi itulah kita katakan chop Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala bagi kepada mereka ni nama mereka, iaitu mereka ni adalah golongan-golongan yang buta yang tak nampak kebenaran. Kemudian kita masuk pula sekarang ni kepada ayat 65. Allah Taala kata wa ila adin akhahum huda. Kita kata ni kisah yang kedua. Allah Taala kata, dan kemudian Allah Taala utuskan pula, iaitu Ad. Ila adin, kepada kaum Ad tu Allah Taala utuskan akhahum huda, iaitu saudara mereka. Saudara tu maknanya ialah daripada kaum mereka, daripada grup mereka juga, bukan orang lain. Bukan orang lain. Akhahum, saudara mereka, iaitu Hud. Allah Ta'ala Hud. Qala ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kita tengokkan sama saja kan. Apa yang dibawa oleh nabi-nabi ni semua sama je kan. Iaitu u'budullah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Maknanya ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Kamu tak nak bertakwa ke? Itulah kenapa kamu tak bertakwa, iaitu dalam tafsiran kata, kenapa kamu tidak takhafunallah wa tu'minun. Kenapa kamu tak nak bertakwa, maksudnya tidak takut kepada Allah dan kemudian beriman. Aku dah beri peringatan. Qalal malak, sekali lagi kan Allah Taala kata, tengok kan, jadi saya merahkan sini yang mana qalal malak, lalu berkatalah golongan malak. Jadi kita tengok kaum Nabi Nuh pun yang menentang dia ialah yang dikepalai oleh al-malak. Kaum Nabi kaum Ad pun ketua yang menentang Nabi Hud alaihissalam juga adalah al-malak. Kemudian Allah Taala kata qala al-malak, berkatalah pembesar-pembesar tu, asyraf yang kita kata tadi tu, allazina kafaru min qaumihi, iaitu al-malak yang kafir. Maknanya di sini bila kita baca kat sini kita pun nampaklah kembali, tidaklah semua al-malak tu, taklah semua pembesar-pembesar tu menentang, tapi yang menentang itu ialah orang-orang yang kafir, pembesar-pembesar yang kafir daripada kaumnya. Mengepalai yang kafir daripada kaum Ad tu, iaitu pembesar-pembesar. Jadi dia kata apa? Dia kata inna lanaraka fi safahah. Tadi kita tengok dia kata apa? Kaum Nabi Nuh tadi berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, dia kata kamu ni sesat, kami tengok sesat lah. Lanaraka maknanya kami tengok kamu, gitu kan, fi safahah. Tapi di sini pula dia kata kami rasa kamu ni bodoh lah ni. Safahah ni bodoh ni, tak berapa betul lah, gitu dalam istilah sekarang kan. Bengong ke apa benda tak tahulah kan istilah mana, tapi makna istilah-istilah yang buruk lah, yang menunjukkan kepada kebodohan. Kenapa dia kata ditampalkan label-label ni kepada Nabi-Nabi ni, supaya orang semua tak pergi. Kamu pergi kepada orang bodoh, macam itulah kan, kamu percaya kepada yang bodoh tu. Safahah dia kata. Kemudian Allah Ta'ala kata wa inna lanazunnuka minal kazibin, dan kami rasa kamu ni penipu. Kami rasa kamu ni minal kazibin, daripada geng-geng penipu ni. Tak adalah maknanya kan, tipu je kamu ni, ajak gini kan. Kamu tengok kan, apa yang dia ajak tu bukan bohong ke? Pelik sangat ke apa yang dia ajak oleh Nabi-Nabi ni? Kita tengok insya-Allah kan ayat yang terakhir. Qala ya qaum, berkatalah Nabi Hud alaihissalam, dia kata ya qaum, wahai kaumku, laisa bi safahah, aku ni tak ada safahah, aku ni tak ada kamu kata bodoh kan. Kalau tadi dolal sesat ni yang kedua pula bodoh pula dia kata. Jadi Nabi Hud alaihissalam berkata kepada kaum dia, tak ada, dia kata laisa bi safahah, aku ni tak ada, bukan bodoh, kata, walakinni rasulun min rabbil alamin, tapi aku ni hanyalah seorang rasul daripada Tuhan sekalian alam ni, yang beri makan kepada kamu semua benda ni kan. Itulah. Jadi sampai di situ kan kita berhenti. InsyaAllah kan kita akan sambung lagi insyaAllah penceritaan kita pada ayat seterusnya insyaAllah pada sesi akan datang insyaAllah di muka surat 159. Setakat saja. Sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang telah menurunkan ayat Al-Quran dan kekal sampai kepada kita sampai hari ini, dan kita boleh baca, kita boleh dengar, kita boleh tadabbur, dan pagi ini kita datang bersama-sama. Alhamdulillah. Jumpa lagi insyaAllah di sesi akan datang pukul 6.15 pagi insyaAllah setiap hari, insyaAllah, kecuali ada masalah yang tidak dapat dielakkan dan sebagainya kan, lain dan sebagainya, maka terpaksalah kita tangguhkan. Tapi insyaAllah setakat ni kita akan jumpa lagi insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdik
nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.